Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang menonton video dalam channel cikgu ni. Okay. Bertemu kembali dengan Cikgu Hadi Ismail dalam RBT tingkatan 2. Okay. Topik kali ni kita akan masuk ke 2.1 iaitu teknologi pembuatan. Ini adalah salah satu topik yang ada di dalam kita panggil sebagai aplikasi teknologi lah. Dalam bab tingkatan 2 dan tingkatan 3 ada sebanyak 7 atau 8 je lah aplikasi teknologi yang perlu kamu belajar. Okay. Dalam tingkatan 1 dulu kamu dah belajar ada 2 lah. Reka bentuk passion dengan reka bentuk tak ingat satu lagi. Ini sambungan daripada tingkatan 1. Okay. Iaitu bagi aplikasi teknologi 2.1 teknologi pembuatan. Yang mana kalau kamu tengok kat sana ni kan. Sebelah sini. Okay. 2.1.1 mengenal pasti teknologi. Kita nak tengok apa itu teknologi pembuatan. Dan 2.1.2 iaitu kita nak huraikan proses. Kita nak huraikan apa proses yang berlaku. Daripada apa kepada apa dan sebagainya. Itu proses. Okay. Dia macam aliran kerja lah. Apa benda yang berlaku untuk proses pembuatan. Yang mana perlu pelajar faham dalam teknologi pembuatan produk ada 2 kaedah. Yang itu yang pertama kaedah moden, yang kedua kaedah konvensional ataupun kita kenal dia dengan kaedah tradisional lah. Kaedah tradisional ni lebih kepada menggunakan manual lah kan. Menggunakan tangan dan sebagainya. Kalau moden ni lebih kepada teknologi penggunaan mesin dan sebagainya. Okay. Jadi jom kita tengok. Masuk kelas. Let's go. Okey. Sebelum kita nak tengok ni, kita lihat dulu. Sekejap Saya nak tunjukkan ada 2 benda. Ini. Okey. Alright. Tak apa. Muka saya hilang, tak apa. Tak ada masalah. Asal kamu nampak 2 gambar yang penting ni. Kamu boleh lihat kat sini kan. Okey. Ini satu gambar ni. Ini adalah kita panggil penggunaan printer 3D ataupun 3D printer. Okay. Bagi teknologi sekarang ni kebanyakannya menggunakan 3D printer lah. Yang contoh macam pembuatan masa awal-awal pandemik dulu kan, pembuatan face shield. Jadi dia gunakan asas daripada 3D printer lah. Dia print dia punya tempat tu yang kita sangkut di dahi dengan di telinga tu kan. Okey. Yang ini adalah pembuatan emas menggunakan secara manual ataupun menggunakan tangan lah. Dia tempa emas tu secara manual. Okay. Jadi di sini cikgu nak tekankan kedua-dua kaedah ni, kaedah pembuatan ni dia ada kelebihan dan kelemahan. Jangan kamu kata kalau menggunakan teknologi moden, dia adalah yang terbaik cikgu. Jangan guna kaedah tradisional. Tak juga. Okay. Sebab dia kaedah tradisional ataupun konvensional ni dia bergantung kepada apa benda yang dilakukan ataupun dia adalah dia punya elemen-elemen yang menaikkan produk tersebut. Kadang-kadang menggunakan teknologi tradisional dia lebih baik berbanding daripada teknologi moden. Sama juga kadang-kadang ada produk tertentu dia menggunakan moden lebih baik daripada konvensional. Yang itu kita akan lihat pada kita panggil subtopik-subtopik yang kita nak belajar nanti. Okay? Alright, kita kembali ke channel asal kita. Ini dia. Okay, aplikasi teknologi. Pelajar boleh tengok dalam buku teks, boleh buka dan baca kat sini kan. Dia ceritalah macam mana aplikasi-aplikasi ni dapat membantu kerja-kerja manusia kan, memudahkan kerja harian, yang mana dia kata contoh menjadikan suatu proses kerja lebih konsisten, meningkatkan produktiviti, menghasilkan kerja lebih kreatif. Okay? Itu antara
apa kelebihan kita gunakan teknologi dalam kehidupan. Alright. Kita tengok. Ini contoh pengaplikasian. Okay. Pelajar boleh lihat lah. Ini pemegang cawan kan. Pemegang cawan. Cawan dia panas. Nak pegang susah. Kita gunakan pemegang macam ni. Okay. Ini basikal kan. Cuba lihat basikal. Dia punya, kalau kamu naik dalam masa yang panjang mungkin sakit belakang. Dia buat satu teknologi, pengaplikasian teknologi. Sama jugalah ni. Yang ini kan. Ini kereta bahagian sensor, mengesan kalau ada apa-apa halangan dan sebagainya. Ini teknologi dalam bidang kita belajar fertigasi kan. Ini aquaponik ni. Okay. Yang ini pun sama, reka bentuk makanan dan sebagainya. Okay. Alright, kita tengok. Yang ini, yang hari ni kita akan tengok 2.1.1 dan 2.1.2. Yang ini pelajar boleh baca sendiri. Okay, kita lihat 2.1.1. Mengenal pasti teknologi pembuatan produk. Okay. Saya angkat sikit. Conteng-conteng. Alright. Teknologi pembuatan produk, dia kata adalah satu teknologi yang menghasilkan sesuatu produk dalam bentuk produk akhir. Itu adalah maksud bagi teknologi pembuatan produk. Dia nak hasilkan satu produk dalam bentuk produk akhir ataupun komponen sesuatu produk. Contoh, kan kita bincangkan sebelum ni basikal kan. Dalam basikal tu bermacam-macam komponen dalam tu. Salah satu komponennya adalah gear. Contohlah, gear, komponen gear tu kan. Yang gigi-gigi gear tu kan. Yang ada macam tu kan. Okay. Ini contoh komponen lah. Jadi komponen-komponen tu, saya lukis tak habis lah. Boleh habiskan sampai sini lah. Okay. Jadi komponen-komponen dalam basikal tu, itu adalah pengaplikasian. Kita gunakan teknologi pembuatan, kita nak hasil komponen-komponen tu, itu yang disebut sebagai teknologi pembuatan produk. Kalau tengok dalam buku teks, dia bagi contoh, ini kan, air fryer ataupun, kita panggil apa ya? Periuk nasi elektronik tu lah kan. Periuk nasi elektrik yang mempunyai kawalan mikrokomputer. Hanya kita bagi arahannya. Kita tekan-tekan macam kita gunakan mesin basuh automatik kan. Kita tekan, kita setkan, dia pun terus masak apa yang kita nak. Contoh. Okey. Kemudian kita tengok teknologi pembuatan produk. Dipecahkan kepada dua kaedah lah. Dua kaedah iaitu kaedah konvensional, ini satu. Yang kedua kaedah moden. Okey. Kalau konvensional dia kata menggunakan teknologi yang asas dan biasa dikendalikan oleh individu menggunakan tangan. Bila dia menggunakan tangan, maksudnya bukan sembarangan orang yang boleh buat. Kalau kita tak ada kemahiran, kita nak menukul, kita nak menggergaji, silap-silap, gergaji tu tak makan. Bukan tak makan lah. Gergaji tu kayu tak putus. Okey. Ataupun kita nak paku bengkok. Jadi sebab tu kita, kalau menggunakan teknologi konvensional, tradisional ni, dia memerlukan satu kemahiran. Bukan semua orang boleh buat. Orang-orang tertentu. Sebab tu kadang-kadang produk-produk dari kaedah konvensional harganya lebih mahal daripada kaedah moden. Okay. Jenis produk yang dihasilkan terhad dan memerlukan masa yang lama untuk disiapkan. Ialah kita gunakan secara manual. Jadi masa yang diperlukan adalah lebih lama. Kaedah moden. Pembuatan produk menggunakan kaedah ni menjimatkan masa, kos dan bahan. Penggunaan, ini yang penting ni. Penggunaan mesin menggantikan penggunaan tangan. Okay? Yang mana lebih tepat dia kata dilakukan untuk pembuatan moden dilakukan menggunakan mesin dan aplikasi teknologi yang terkini. Inilah. Jadi dia lebih cepat dan tepat untuk dihasilkan. Cuma individu dapat menjalankan banyak tugas yang berlainan. Maksudnya dia onkan mesin, dia boleh pergi buat kerja lain lah. Dia boleh pergi tugas-tugas lain. Okay? Itu bagi pengenalan. Pengenal pastian
teknologi pembuatan produk. Jadi pelajar perlu ingat ada dua kaedah yang perlu difahami, kaedah konvensional, yang kedua kaedah moden. Okey, 2.1.2 proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden. Kalau pelajar boleh lihat kat sini, ini menggunakan gergaji, ini dia potong menggunakan mesin. Jadi penggunaan teknologi di situ berlaku. Jadi kalau gunakan dua kaedah ni, cuba pelajar bayangkan yang mana kaedah mana yang lebih cepat dan kaedah mana yang lambat. Of course lah yang ini lambat kan. Cikgu, saya guna tangan kuasa Spiderman. Yang Allah punya kuasa. Tak ada. Secara teorinya, penggunaan mesin ni lebih kan. Penggunaan mesin lebih cepat dan lebih menjimatkan masa berbanding penggunaan yang gergaji. Okey. Kalau pelajar boleh lihat, baca kat sini pun dia kata pelbagai peringkat pembinaan perlu dilalui oleh bahan tersebut seperti pemotongan, pembinaan, tuangan, pemasangan, pembersihan dan kemasan dia lah. Okey. Rajah menunjukkan carta alih sebuah proses pembinaan sebuah produk pembuatan bermula daripada proses perancangan sehingga kaedah pembinaan. Cuba tengok. Ini yang dikatakan ni carta alih proses pembuatan ni. Okey. Mula-mula kita rancang. Kita rancang lah, kamu rancang. Saya nak hasilkan satu tempat menyangkut baju yang mana dia mudah alih dan sebagainya. Itu perancangan. Itu dalam perancangan. Selepas perancangan, kita buat kaji selidik. Kita kena carilah berapa agak-agak kalau kita keluarkan produk tersebut kan. Adakah ini bahagian ni? Adakah produk tersebut boleh dijual ataupun boleh atau tidak produk tersebut dipasarkan di pasaran? Adakah orang nak beli dan sebagainya? Itu namanya kaji selidik. Kita lihat macam mana pasaran bagi produk tersebut boleh dijalankan. Okey. Yang seterusnya, selepas kita buat kajian selidik, kita mula melakar. Ini tugas pereka bentuk. Dia akan melakar ataupun melukislah. Apa bentuk yang pelanggan nak. Kemudian, daripada lakaran ni, akan berlaku proses yang seterusnya. Sama ada dia pergi ke mockup ataupun dia pergi ke model. Mockup model, kamu dah belajar masa tingkatan 1. Ada perbezaan dia lah. Sama ada separa berfungsi ataupun berfungsi sepenuhnya terpulang. Okey. Siap je mockup dan model, kita akan buat pengujian ataupun penilaian. Ini proses yang penting juga ni. Kalau tak buat, kita tak tahu keberkesanan produk kita. Kemudian kita akan buat pembinaan produk. Baru kita binakan produk. Okay? Yang mana pembinaan produk ni yang penting ni. Dua kaedah yang boleh jadi pilihan. Sama ada kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Ini satu, ini yang kedua. Kamu jangan buat produk baru terbalikkan pergi ke sini. Ada orang macam tu kan? Ada setengah-setengah syarikat ataupun company, dia buat dulu produk, kemudian baru dia buat perancangan, dia buat kajian dan sebagainya. Itu dah reverse engineering. Kita tak nak macam tu. Kita nak proses satu persatu supaya pelajar faham apa yang pelajar perlu buat. Next step, langkah seterusnya, apa perlu buat? Dah settle langkah ni, apa perlu buat lagi dan sebagainya. Okey. Pelajar jangan buat produk dulu baru buat perancangan. Itu dah terbalik kan. Jangan. Takut bila dah masa buat perancangan dan kajian selidik semua ni perlu pembinaan semula. Dah berlaku pembaziran. Okey. Dah berlaku pembaziran, perlu ulang semula. Tak boleh lah. Okey. Baik, seterusnya. Ini perbincangan sikit tentang kaedah-kaedah pembinaan ni. Okey. Kaedah-kaedah pembuatan. Yang pertama menggunakan kaedah konvensional. Dia kata lebih kepada menggunakan tangan lah. Contoh memutar skru menggunakan pemutar skru. Okey. Yang kedua meratakan permukaan menggunakan ketam. Ketam pelajar tahulah kan. Ketam. Yang kita gunakan untuk sanding kayu tu kan. Okay. Memotong kayu menggunakan gergaji. Mengecat menggunakan berus cat. Okay. Itu bagi kaedah konvensional lah. Terbalik dengan kaedah
moden. Okey, kalau mutar skru mungkin dia pakai itu kan gerudi yang bateri punya tu. Mengetar mungkin dia pakai mesin sander. Mengecat mungkin dia pakai mesin cat yang pakai anginnya tu kan. Okey. Alright. Proses pembuatan menggunakan kaedah moden. Tengok. Memutar skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar. Melecikan menggunakan mesin pelelas. Memotong kayu menggunakan mesin gergaji. Mengecat menggunakan mesin penyembur cat. Yang saya beritahu tadi. Cat angin tu. Okey. Ini bagaimana pelajar boleh faham apa perbezaan antara kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Dan pelajar boleh letakkan satu aras. Mungkin produk ni dia terbaik menggunakan kaedah moden. Mungkin satu produk ni dia terbaik menggunakan kaedah konvensional, kaedah moden dan kaedah konvensional. Okey. Jadi itu untuk pembelajaran kali ini. Saya harapkan pelajar-pelajar boleh faham bagi pengenalpastian apa itu teknologi pembuatan, dan kita nak tahu, nak tengok proses bagi proses bagi pembuatan menggunakan kaedah konvensional dan dengan kaedah moden. Okey. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.